Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini kita teruskan lagi dengan kitab Fadilat Amal, tajuk keempat, keislaman Hazrat Bilal radhiyallahu anhu dan penderitaan beliau. Hazrat Bilal radhiyallahu anhu ialah seorang sahabat yang masyhur yang sentiasa menjadi juru azan di Masjid Nabawi. Pada mulanya beliau ialah seorang hamba kepada seorang kafir. Kemudian beliau telah memeluk Islam. Oleh sebab itu, beliau telah diseksa dengan berbagai-bagai cara. Umayyah bin Khalaf yang merupakan musuh Islam yang ketat akan membaringkan beliau secara terlentang di atas pasir yang panas, membakar pada waktu tengah hari semasa musim panas. Dia juga meletakkan batu yang besar ke atas dada Hazrat Bilal radhiyallahu anhu supaya beliau tidak dapat bergerak. Dia berkata, "Matilah kamu dalam keadaan ini. Jika kamu mahu hidup, tinggalkan Islam." Namun dalam keadaan itu pun Hazrat Bilal radhiyallahu anhu masih berkata, Ahad, Ahad. Yakin Tuhan yang layak disembah hanyalah satu. Pada malam hari, beliau diikat dengan rantai dan disebat dengan cemati. Pada siang keesokan hari, beliau akan dibaringkan di atas permukaan tanah yang panas supaya luka-luka itu bertambah teruk agar beliau meninggalkan Islam kerana tidak dapat menanggung penderitaan itu lagi ataupun mati terseksa. Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf dan kadang-kadang orang lain bergile-gile menyeksa beliau. Setiap orang daripada mereka berusaha untuk menyeksa beliau sedaya upaya sehingga mereka akan keletihan. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat Hazrat Bilal radhiyallahu anhu dalam keadaan demikian, maka beliau membeli dan membebaskan Hazrat Bilal radhiyallahu anhu. Keterangan: oleh kerana orang Arab jahiliyah ialah penyembah berhala, maka mereka mengatakan bahawa berhala juga ialah Tuhan yang disembah. Oleh itu, Islam menentang amalan penyembahan berhala dengan mengajarkan tauhid. Inilah yang menyebabkan Hazrat Bilal radhiyallahu anhu mewiridkan Ahad, Ahad. Inilah gambaran cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam cinta palsu sesama makhluk ini pun, apabila seseorang itu dicintai dengan menyebut namanya sahaja pun merupakan sesuatu yang menyeronokkan. Nama itu diulang-ulang tanpa sebarang faedah. Maka apa yang hendak dikatakan lagi tentang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Inilah yang menyebabkan Hazrat Bilal radhiyallahu anhu sanggup menanggung walaupun didera dengan berbagai-bagai cara. Dikenakan sekeras-keras siksaan, diserahkan kepada budak-budak nakal supaya beliau diarak di jalan-jalan dan lorong-lorong Mekah, tetapi Ahad, Ahad tetap dilaungkan. Dengan sebab semua keberkatan inilah, beliau kemudiannya menjadi juru azan di Masjid Nabawi. Tugas untuk melaungkan azan sentiasa diserahkan kepada beliau sama ada semasa bersafar atau bermukim.
Setelah Nabi SAW wafat, sukar bagi beliau untuk terus tinggal di Madinah dengan melihat tempat baginda SAW yang telah kosong. Oleh sebab itu, beliau telah berniat untuk menghabiskan saki baki hidupnya dalam jihad. Lantaran itu, beliau pun bertolak untuk menyertai jihad. Beliau tidak pulang ke Madinah untuk beberapa lama. Pada suatu hari, beliau telah bermimpi berjumpa Nabi SAW. Baginda SAW telah bersabda, "Bilal, apakah yang menyebabkan engkau tidak pernah datang kepada saya?" Setelah terjaga daripada tidur, beliau terus pergi ke Madinah. Hazrat Hasan dan Hazrat Husain radhiyallahu anhuma telah memohon agar beliau melaungkan azan. Permintaan daripada kedua-dua orang yang dikasihi bukanlah satu perkara yang boleh ditolak. Beliau pun mula melaungkan azan seperti pada zaman Nabi SAW. Sebaik sahaja suara beliau sampai ke pendengaran penduduk kota Madinah, maka berhamburlah air mata mereka, sehingga wanita-wanita pun keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan menangis. Setelah beberapa hari berada di Madinah, beliau pun pulang dan beliau meninggal dunia kira-kira pada tahun 20 Hijrah di Damsyik. Asadul Gabbah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.